Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan semua cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Jadi Abang doakan sesiapa yang menonton cerita Abang pada hari ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang sangat-sangat baik, dipermudahkan segala urusan dan diampunkan segala dosa kita, diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga doa kita ramai-ramaikan semula-mulakan cerita. Jadi hari ni abang nak sampaikan 3 lagi cerita pengalaman daripada orang yang hantar kepada abang. Kalau cerita 2 hari yang lepas agak panjang sampai 40 minit dan abang harap kali ni tak adalah sampai 40 minit. Panjang betul ceritanya. Jadi memang tak membuang masa lagi supaya cerita taklah terlalu panjang. Kalau terlalu panjang rasa macam penat nak menghabiskan, nak dengar abang bercerita tu, berceloteh tu panjang kan. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 1968. Diceritakan kepada abang oleh seorang makcik. Dia tulis email pada abang. Berlaku dekat Hospital Lama Mua. Nama makcik ni adalah Makcik Habibah. Bukan nama sebenar, tapi abang ambil nama yang dicadangkan oleh kita-kita semua. Kita kena bayangkan keadaan hospital pada tahun 1968. Waktu tu Makcik Habibah lahirkan anak dia yang bongsu. Jadi dengan kata lain, anak dia yang bongsu tu memang lebih tua daripada abang. Dan abang kena panggil anak dia tu dengan pangkat pakcik rasanya. Sebab abang lahir di awal tahun 80-an. Jadi abang rasa jarak umur memang sangat jauh dengan abang. Jadi yang sampaikan cerita ni, abang letakkan dia gelaran makcik. Memang sesuai lah Makcik Habibah. Makcik Habibah cakap waktu tu dekat Hospital Lama Mua, abang berani nak sebut nama hospital ni sebab hospital dia terlalu lama. Dah tak ada dah hospital ni abang rasa. Dia kata pada waktu tu kebanyakan daripada ward memang tingkap daun, bukan tingkap yang macam nako-nako tingkap ni. Jadi pada hari kejadian waktu tu hujan ribut dekat luar. Jadi nurse-nurse pada waktu tu kita panggil misi Jadi pada waktu tu misi-misi kalang kabut tutup tingkap-tingkap yang terbuka tertutup, memeriahkan suasana, menjerit-jerit misi tu lari-lari nutupkan tingkap. Sebab pada waktu tu kejadian tu Makcik Habibah masih ada lagi dalam ward bersalin. Maksudnya dia dah melahirkan anak dia nombor 4 dan dia masih lagi ditahan kat ward untuk pemantauan. Cumanya ward pada waktu tu, ward bersalin pada waktu tu memang tingkap daun, bukan tingkap nako ataupun tingkap-tingkap lain. Jadi waktu tu dia kata hujan ribut kat luar, seolah-olah macam ada berlaku bencana yang lain macam. Waktu tu nurse-nurse dah berterabur cuba membetulkan tingkap-tingkap yang dah terbuka tertutup. Sebabnya kalau tingkap tu tak dibetulkan ataupun tak ditutup dengan rapat, hujan daripada luar boleh tembus masuk dekat dalam wad. Dalam wad tu wad bersalin. Pada waktu tu sampai sekarang lah kan, kita orang-orang Asia percaya, orang Melayu, Cina, India semua percaya orang yang bersalin tak boleh kena air hujan ataupun air yang terlalu banyak mungkin, sebab boleh menyebabkan bentan. Itu adalah dari segi petua. Jadi bila dah tutup semua tingkap, angin ribut dekat luar, barulah misi-misi ni semua duduk kat tempat masing-masing. Pada waktu tu pesakit-pesakit yang ada dalam ward tu, mengikut kata Makcik Habibah, semuanya tak tidur, semuanya terkebil-kebil sebab keadaan ribut pada waktu tu memang luar biasa, sangat-sangat pelik dia kata. Jadi ceritanya bermula tiba-tiba tengah-tengah ribut waktu tu lepas maghrib tau, awal-awal malam. Boleh bayangkan suasana dia awal-awal malam dengan keadaan kipas yang berpusing slow, dengan keadaan lampu yang tak berapa nak terang. Misi-misi pada waktu tu pakai skirt, tu pakai dia punya yang dekat atas kepala tu kan, abang pun tak tahu apa nama dia, crown, agaknya lah crown dia. Jadi pada waktu tu nak jadi cerita, tiba-tiba Makcik Habibah rasa macam nak terkencing. Dah hujan lebat kat luar, dia pula baru lepas bersalin, jadi nak bergerak-bergerak susah. Tiba-tiba disebabkan cuaca tu agaknya dah sejuk kan,
pula nak terkencing pada waktu tu. Jadi dia pun cepat-cepatlah turun katil. Bila dia turun je katil, budak depan katil dia tegur, "Kak, akak nak ke mana?" Dia kata. "Atau akak nak kencing ni, dah tak tahan ni. Rasa macam dah nak terkeluar sangat ni." Lepas tu budak tu pesan, "Kak, kalau akak nak kencing, jangan pergi bilik air belakang. Akak pergi bilik air depan." Lepas tu Kak Habibah tanyalah, "Kenapa tak boleh pergi bilik air belakang? Bilik air belakang kan lagi dekat dengan wad kita." "Jangan Kak," dia kata, "jangan cari pasal. Kalau berlaku apa-apa susah. Sebab bilik air belakang tu memang bilik air lama. Bilik air depan bilik air baru." Jadi kata Kakak Habibah, dia malas nak fikir sangat sebab dia kata pada waktu tu dia memang dah nak terkencing sangat. Tak kisahlah bilik air belakang pun yang lama pun tak kisahlah, asalkan dia cepat melepaskan hajat. Jadi dia teruslah, dia tak hiraukan larangan budak tu, dia teruslah berlari ke bilik air belakang. Bila dah nak sampai dekat bilik air belakang, dia bertembunglah dengan seorang misi. Misi tu keluar daripada tah mana celah tadi kata, tiba-tiba terkejut juga dia. Lama ada misi. Atau misi dia tanya, "Ni nak pergi mana ni Habibah ni? Nak pergi mana ni?" Lepas tu Makcik Habibah cakaplah dia nak pergi buang air kata. Jangan masuk bilik air di belakang ni. Pergi berdepan, pergi bilik air depan. Bilik air depan tu baru dibuat. Belakang ni bahaya, dia kata. Takut ada lantai licin, rosak-rosak lantai. Jadi bila dah kena marah dengan misi, teruslah Makcik Habibah berlari ke kawasan depan. Dia pun carilah tandas dekat kawasan depan tu. Puas dia cari, tak jumpa tandasnya. Jadi dia ambil keputusan, dia patah balik semula ke belakang. Dia cadang nak buang air dekat bilik air belakang. Bila sampai dekat bilik air belakang, masuk je dekat kawasan bilik air tu, barulah dia tahu kenapa orang ramai tak kasih dia buang air dekat bilik air belakang. Bila dia tengok keadaan dalam bilik air tu memang sangat usang. Lepas tu lantai dia penuh dengan air hujan. Dengan kata lain, bilik air tu memang dah tembus, dia punya bumbung dia tak ditutup dengan rapat. Maksudnya dia punya genting-genting tu agaknya ada yang terselak. Jadi air hujan senang masuk. Jadi lantai bilik air tu penuh lah. Air tu sampai hampir-hampirlah mencecah buku lali. Memang agak dalam jugalah. Jadi disebabkan Makcik Habibah ni memang dah tak larat nak tahan lagi, dia pun teruslah pergi salah satu bilik air dekat kawasan bilik air belakang tu. Ada banyak tandas-tandas kan. Jadi dia masuk, dia kunci pintu, dia lepaskanlah segala hajat. Jadi dia kata dalam dia lepaskan hajat tu, dia fikir juga, "Ya Allah, usangnya bilik air ni." Dia kata memang macam bilik air tinggal, tapi masih lagi ada air, masih lagi boleh digunakan. Seramnya kat sini. Bila Makcik Habibah nak keluar daripada tandas, dia tengok macam keadaan tandas tu memang seram. Jadi dekat dalam tandas tu, sebelum tu abang kena beritahu, ini adalah hospital lama. Jadi hospital lama tak ada bertingkat-tingkat. Hospital lama semuanya satu tingkat satu je. Dia semua letak atas tanah. Jadi bila nak keluar daripada bilik air tu, Makcik Habibah dengar ada beberapa orang lelaki dengan perempuan macam berborak-borak tapi dalam keadaan yang pelik. Sekali-sekala dengar diorang terkekek-kekek gelak. Jadi keluar daripada tandas, Makcik Habibah pun pergilah ke sisi bangunan. Bila dia pergi kat sisi bangunan, waktu ni memang hujan lebat gila, dan keadaan pada waktu tu maghrib dah gelap. Jadi dekat tepi sisi bangunan tu macam ada koridor, tapi koridor tu orang tak lalu. Jadi nampak macam celah-celah koridor tu, dia nampak beberapa orang pekerja lelaki dengan perempuan. Tapi yang dia jadi ngerinya, pekerja-pekerja ni semua tengah selak-selak kain cadar yang digunakan oleh pesakit-pesakit untuk bersalin. Waktu bersalin kan ibu-ibu kan akan melempahkan banyak darah. Jadi darah tu akan terkena dekat cadar-cadar yang ada dekat atas katil tu. Jadi selepas proses bersalin tu, cadar-cadar tu akan ditarik dan diletakkan di kawasan khas. Jadi cadar-cadar yang Makcik Habibah nampak, semuanya cadar-cadar berdarah-darah. Cadar-cadar bekas-bekas darah orang bersalin. Jadi yang dia nampak dengan pekerja-pekerja ni adalah lelaki dengan perempuan ni masing-masing ralit tergelak-gelak sambil cium cadar-cadar berdarah tu. Dia sambil cium, sambil gelak, sambil cium, sambil gelak. Kadang-kadang perasannya Makcik Habibah cakap nampak macam dia orang menjilat-jilat
kesan-kesan darah tu. Tapi bila tengok macam tu, Makcik Habibah ngerilah, sebab dia kata ada tinggi, ada rendah, tapi semuanya berpakaian macam nurse, macam misi-misi, macam attendant hospital. Jadi Makcik Habibah pun pergilah, masuklah dekat dalam ward dia balik, pergilah kat tempat katil dia. Dia tengok baby dia pun okey, tak ada masalah. Lepas tu bila dia dah baring dekat katil dia tu, budak yang depan katil dia tu tanyalah, "Kak, akak buang air dekat mana?" Lepas tu Makcik Habibah cakap, "Buang air dekat bilik air belakang." Terus budak tu cakap, "Beraninya kak, orang dah kata jangan, degil nak juga, mujur tak ada apa-apa. Akak ada nampak pelik-pelik tak?" Dia kata. "Akak ada nampak satu benda pelik lah," dia kata. "Akak nampak beberapa orang pekerja hospital pergi cium-cium kain-kain cadar yang penuh dengan darah orang bersalin." Budak tu pun pelik. "Kak, biar betul kak. Akak fikir sekarang ni pukul berapa?" Lepas tu tengok jam kat dinding, pukul 9 malam. "Akak, mana ada pekerja-pekerja hospital sekarang?" Pada waktu tu pekerja hospital yang attendant tu semua dah tak ada tau. Pukul 5 semua dah balik. Ini zaman dulu pun cerita tahun 1968, bukan zaman sekarang. Dia kata mana ada pekerja-pekerja, kak, semua dah balik. Lagipun cadar-cadar yang ada kesan darah semua dimasuk dalam tong kuning, dan tong kuning tu ditutup, disil, ditutup dengan baik lah. Dengan kata lain, memang takkan boleh dibuka oleh sebarang-sebarang orang. Jadi tak puas hati, Makcik Habibah pun tahan nurse yang melintas misi. Jadi dia tanya, adik misi, dia ceritalah apa benda yang berlaku. Lepas tu adik misi tu pun pelik, "Mana boleh kak," dia kata, "kebanyakan cadar-cadar, boleh kata semua cadar-cadar yang digunakan untuk bersalin memang kita simpan kat tempat khas, bukan kita simpan dekat tepi koridor," dia kata. "Lagipun mana ada attendant hospital pada waktu ni, semua dah balik kak." Waktu tu bila dengar, terus Makcik Habibah teringat beberapa aksi yang attendant hospital tu buat. Dia orang sambil-sambil cium, ada sesetengah dia jilat-jilat kesan darah tu. Betul-betul ke Makcik Habibah nampak attendant hospital, ataupun Makcik Habibah nampak sesuatu yang daripada alam sebelah mungkin? Pelik kan? Seram. Ini hospital lama Muar, bukan hospital baru. Cerita kedua ni berlaku pada tahun 2021, baru lagi lah, tahun lepas diceritakan kepada abang melalui email oleh seorang lelaki namanya Azrul. Azrul ni masih lagi bujang. Pada 2021, dia bercintalah dengan budak Melaka. Dia ni budak Muar. Jadi dia kata kalau nak jumpa makwa dia ni, selalunya hujung minggu lah baru dia boleh jumpa makwa dia. Dia akan bertolak daripada Muar, naik kereta sampailah ke Melaka, jemput makwa dia, barulah pergi jalan-jalan dekat Bandar Melaka ke, makan-makan cendol ke, lebih kurang lah. Jadi dia kata pada satu hari 2021 ni, dia pun macam biasa, hujung minggu hari Sabtu, dia dah roja-roja makwa dia, hari ni nak pergi tengok wayang. Jadi dia pun bertolak daripada Muar ke Melaka gunakan jalan Bemban Dalam. Sebab dia kata kawasan tu tak banyak kereta dan dia boleh dikatakan macam shortcut jugalah, dekat sikit lah. Jadi bila sampai rumah makwa dia ni, terus ambil makwa dia, pergilah jalan-jalan dekat pasar raya, tengok-tengok wayang. Tapi dia ni, Azrul cerita, selalunya dia akan hantar makwanya balik ke rumah sebelum pukul 10. Sebabnya bila dia nak balik ke Muar, dia akan melalui jalan AMJ, iaitu jalan di antara Melaka dengan Muar, dan banyak sangat cerita pelik-pelik abang dengar dekat jalan tu, termasuk banyak kemalangan disebabkan oleh kadang-kadang orang nampak benda melintas, jadi kemalangan. Abang sendiri duduk Melaka, jarang abang gunakan jalan tu pada waktu malam. Bila terlalu malam seorang-seorang, kalau ramai-ramai insya-Allah lah okey lagi, adalah sikit kekuatan keberanian tu dipinjam-pinjam di antara kawan-kawan kan. Okey, sambung cerita. Jadi dia kata pada hari tu, tiba-tiba lepas habis tengok wayang, berjalan-jalan tu, dia ada satu masalah yang dia kena selesaikan. Jadi dipendekkan cerita, dia hantar makwa dia balik rumah pukul 10 malam.
Sampai dekat rumah makwa dia pukul 10 malam. Jadi dah terlalu malam sangat. Jadi dia ingat dia nak terus balik lah. Tapi dia ditahan oleh bapa makwa dia. Bapa makwa dia suruh tidur situ rumah. Tidur rumah tu lah. Dia kata jangan balik. Dia kata tidur rumah sini. Sebabnya nak balik dalam keadaan pukul 11 malam melalui jalan AMJ bukanlah satu tindakan yang baik, tindakan yang cerdik, sebab banyak dengar cerita yang bukan-bukan. Jadi tapi Azrul ni kata macam dia tak seronok, dia kata tak sedap hati, sebabnya dia orang belum tunang, belum ada apa-apa ikatan. Nak tidur rumah anak dara orang suka-suka macam tu sangat tak manis dah kata dia. Jadi dia kata tak apalah, dia minta dirilah dekat pakcik tu, bakal bapa mentua dia. Dia kata kalau doakan dia supaya dia dapat sampai ke Muar dengan selamat. Jadi bila dah berkeras macam tu, si bapa makwa dia ni biar lepaskanlah, doalah sama-sama, insya-Allah tak ada apa-apa. Jadi dia kata malam tu untuk sampai ke Muar dia tak akan lalu jalan Bemban Lama, sebab dia kata jalan tu terlalu sunyi. Dia akan gunakan jalan AMJ. Okey, jadi dia keluar daripada rumah makwa dia lebih kurang pukul 11 malam. Tak ada apa-apa berlaku. Zoom, sampailah dekat satu kawasan iaitu Kampung Bukit Durian ataupun Kampung Durian Bukit, salah satu. Abang pun tak pasti sangat walaupun abang Melaka. Kampung Bukit Durian lah abang rasa. Jadi bila sampai dekat Kampung Bukit Durian tu, dia dah rasa lega sebab itu kawasan kampung, kata Azrul. Lepas tu dalam 15 minit ke depan dia akan jumpa persimpangan Bemban. Tapi dia drive, dia mandu punya memandu, selalunya 15 minit je keadaan jarak masa perjalanan di antara Kampung Bukit Durian dengan persimpangan Bemban tu. Tapi dah 1 jam tak sampai-sampai. Dia dah rasa lain macam dah. Dan tiba-tiba dia rasa kereta dia berat. Jadi daripada ambil lorong kanan, dia bertukar ke lorong kiri. Sebab dia kata dah tekan minyak habis. Kalau selalunya dia tekan minyak dia akan lebih daripada 180 km sejam. Tapi ni tekan minyak habis pun 90 km sejam je. Waktu tu dia yakin dia dah kena sakat, dah kena dengki. Mesti ada sesuatu yang menumpang kereta dia. Jadi dia matikan radio, nyanyi-nyanyi lagu-lagu yang ada kat radio tu dia matikan. Dia mula baca Ayatul Kursi, tapi dalam keadaan yang sedikit kuat lah. Jadi kalau ada apa-apa yang mengganggu, dengan harapan benda tu pergi daripada dalam kereta dia. Jadi tengah-tengah baca tu, tiba-tiba dia perasan dekat jalan tu tak ada satu biji kereta pun. Pelik, dia kata. Tak apalah, dia teruskan perjalanan. Bila dia teruskan perjalanan, tiba-tiba dia rasa macam dia nak tengok belakang. Dia pun toleh lah sekali imbas. Bila dia toleh, dia nampak ada benda senyum berbulu-bulu. Komen besar lagi benda dia kata. Dan duduk dekat tengah-tengah seat. Pada waktu tu dia rasa dia punya bulu roma daripada hujung kaki ke hujung rambut semuanya berdiri. Sampaikan dia punya bulu roma, dia punya kulit dia sakit sebab bulu roma dia betul-betul 90 darjah. Tegak bulu roma dia. Dia kata waktu tu dia kata Ayatul Kursi tak ke mana, dia punya perasaan tak ke mana, lutut dia rasa memang dah longlai. Jadi dia kata dia tak nak pandang cermin, dia pandang depan sambil dia zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi bila kita tahu kat belakang kita ada benda, makin kita nak pandang side mirror, cermin tengah tu kan. Jadi dia pun terpandanglah cermin tengah. Tengok benda tu tersengih, nampak dia punya gigi tajam. Waktu tu lagi habis dia punya semangat, jatuh. Waktu tu masih lagi di antara Kampung Bukit Durian hingga ke persimpangan Bemban tau. Masih lagi dalam jalan tu. Jadi dia kata dah tak tahu nak buat apa. Dah baca zikir tak ke mana, Ayatul Kursi tak ke mana. Lepas tu dengar pula benda kat belakang tu gelak-gelak. Aduh, dia kata memang dah tak boleh nak cakap apa dah. Dah terlalu takut. Dan dia punya kulit makin lama makin sakit sebab dia punya bulu roma betul-betul berdiri. Lupa abang nak beritahu. Dia ni memang tak suka bulu roma dia berdiri. Sebab bila bulu roma dia berdiri, kulit dia akan tegang. Bila kulit dia akan tegang, dia akan sakit satu badan. Jadi bila dia menahan sakit yang teramat sangat tu, dia pun dah tak tahan sangat, tanpa tengok cermin sisi, dia terus menjerit, "Hoi benda!" Hoi benda pula. "Hoi makhluk!"
Hoi benda. Hoi makhluk, kau pergi daripada sini. Aku dah tak tahan, badan aku sakit. Kau jangan ganggu aku. Kau pergi daripada sini, pergi. Dia cakap macam tu. Lepas tu terus dia tengok cermin sisi. Dia cermin tengah. Hilang benda tu. Dah tak ada. Benda tu dah tak ada. Jadi terus kereta dia yang tadi berat gila, jadi meluncur laju. Tiba-tiba dekat depan tu sempang beban. Ui, dia kata nasib baik dia sempat brake, dia sempat kawal steering. Rupanya benda tu hilang secara tiba-tiba, dan bila benda tu hilang terus kereta dia laju, dan Alhamdulillah dia tak kemalangan, dan akhirnya dia sampai dekat Melaka. Bila dia sampai kat Melaka, memang dia taubat sejak daripada tu. Kalau keluar dengan makwa dia memang tak akan keluar lebih pada pukul 10 malam. Sebelum pukul 10 dia dah bertolak balik ke Muar. Tapi abang tak tahulah sekarang dia dah kahwin ke tidak. Sebabnya cerita ni 2021 kan. Okey, itu adalah pendapat kepada cerita yang kedua. Cerita yang ketiga ni abang dapat melalui panggilan telefon. Dia bagi nombor telefon dekat email abang telefon semula. Tapi cerita ni disampaikan oleh Syawal, nama sebenar. Dia minta gunakan nama sebenar dia. Dan Syawal ni adalah bekas guard. Dia pernah ada pengalaman jadi guard waktu dia muda-muda. Waktu ni ceritanya berlaku pada tahun 1996. Umur kita orang dekat-dekat aja. Berlaku dekat negeri Selangor. Tapi bila abang dapat cerita ni kan abang macam pelik. Banyak kali abang tanya sebab abang langsung tak pernah dengar tentang mitos ni. Mitos ni abang langsung tak pernah dengar. Mitos buka bumbung, bukan mitos lah, maksudnya peristiwa buka bumbung ke, ataupun kaitan-kaitan dengan amalan-amalan orang-orang Nusantara ni abang pernah dengar. Tapi yang satu ni abang tak pernah dengar. Nanti abang ceritakan. Cerita ni berlaku pada tahun 1996 dekat Selangor. Satu tapak pembinaan. Waktu tu dia kata dia baru habis sekolah. Jadi Syawal kata bila dah habis sekolah ni dia mintalah kerja, dapatlah kerja sebagai guard, sebagai security dekat satu tapak pembinaan. Waktu tu dia bila sampai dia kerja dekat situ, dia sampai je dekat tempat kerja dia, dapat kerja baru kan, dan terus dihantar ke tapak pembinaan. Dia tengok tapak pembinaan tu memang tanahnya dah diratakan. Cumanya dia kata ada satu benda yang pelik. Dia kata walaupun tanah tu diratakan, tetapi pihak pemaju biarkan beberapa tanah, macam mana abang nak cakap beberapa bonggol tanah. Macam bayangkan keadaan tanah tu rata, lepas tu ada ditinggalkan bonggolan tanah yang tingginya lebih kurang tinggi manusia. Lepas tu dia bila-bila dia nampak benda tu, dia terus teringat dulu-dulu masa kecil-kecil, kawan-kawan dia masa kat sekolah, kawan-kawan Cina dia pernah cakap yang bonggolan-bonggolan yang ditinggalkan oleh pihak pemaju tanah sewaktu diorang meratakan tanah adalah sebagai tanda untuk mengusir roh-roh jahat daripada tanah tu. Terutama kalau tanah tu adalah bekas kubur lama. Macam tu. Jadi abang nak fahamkan keadaan tanah, bonggol tanah tu punyalah lama abang tanya dengan dia, tanya dengan Syawal. Dia kata macam tu lah, sampaikan kita orang cari dekat gambar-gambar dekat Google, dia macam satu tanah yang dia patutnya tanah diratakan, tapi dia tinggalkan satu tanah tu lebih kurang tinggi manusia. Macam tu lah. Dia katanya tanah tu adalah sebagai petua untuk menghalau benda-benda yang kurang baik daripada tapak pembinaan tu. Itu ceritanya. Jadi dia dengar benda tu daripada kecil, dia kata, dan dia tak sangka kali ni waktu dia jadi security dekat tapak pembinaan, dia betul-betul nampak tanah-tanah tu ditinggalkan macam tu aja. Cuma kali ni agak pelik sikit sebab setiap tanah yang ditinggalkan dia akan pacakkan dengan bendera kuning. Jadi dia kata, betul ke untuk menghalau roh jahat? Dia kata kawan dia waktu kecil, masa-masa kecil pernah juga beritahu dekat tanah tu, kalau silap-silap hari bulan, kau boleh nampak hantu loncat, hantu Cina yang loncat-loncat tu kan, dia kata kau boleh nampak. Jadi dia pun bila nampak tanah tu tegak berdiri, ada lebih kurang 5-6 lah tanah dekat tapak pembinaan tu, dia macam betul ke? Dia pun macam terfikir-fikir jugalah. Okeylah, jadi kerja pertama dia, hari pertama dia kerja jadi security, dia kena jaga waktu malam. Itulah tugas dia. Jadi waktu malam tu ada 3 orang.
dan diorang ni semua ditempatkan dekat dalam satu kabin di tapak pembinaan tu, dia kata. Jadi malam tu duduklah dia dekat dalam kabin tu, dia tak perlulah buat apa-apa, cumanya tugas pihak security adalah untuk memastikan bahan-bahan pembinaan tidak dicuri oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau tak ada apa-apa, dia pun duduk dalam kabin tu. Lebih kurang pukul 11, pukul 12 malam, lebih kurang macam tu, tiba-tiba dia dengar anjing menyalak-nyalak dekat luar. Jadi bila dengar anjing menyalak kat luar, dia pun nak jengah lah tingkap. Tapi salah seorang daripada pakcik lama yang kerja security kat situ kata, jangan buka tingkap, dia kata. Nanti kau nampak yang bukan-bukan. Kau tak tahu anjing tu tengah menyalak. Takut kalau anjing tu nampak benda-benda yang bukan-bukan, dia kata. Jadi tak jadilah dia nak selak tingkap. Tapi bunyi anjing tu kuat gila. Maksudnya memang meriah. Banyak anjing-anjing liar meriah, memekik-mekik dekat kawasan tapak pembinaan tu. Jadi dia pun kata, alah tak ada apalah pakcik, saya nak tengok aja anjing tu buat apa. Jadi dia pun selak lah langsir dekat bilik kabin tu. Tiba-tiba dia nampak satu benda yang dia tak sangka sangat-sangat. Dekat atas tanah yang tinggi tu, nampak hantu lompat. Waktu tu dia terkebil-kebil. Ya betul, hantu lompat pula ada dekat sini. Lepas tu dia pun cakap dengan pakcik dua orang tu yang security tu. Pakcik tu pun berebut-rebut lah tengok. Betul lah hantu lompat. Hantu yang macam Cina yang gitu-gitu tu kan. Dia kata nampak. Memang walaupun nampak tak berapa nak jelas, tapi nampak. Lepas tu benda tu melompat daripada satu tanah yang tinggi ke satu tanah tinggi yang lain. Lepas sampai dia melompat sampai dia keluar daripada tapak pembinaan. Lepas tu bila dah keluar dari tapak pembinaan tu, hilanglah. Waktu tu bulan cerah agaknya, jadi nampaklah mana ke benda tu bergerak-gerak kan. Okeylah, biarlah benda tu pergi sebab dah habislah. Okey, dia orang pun duduk pun. Jadi waktu duduk tu, dia ceritalah dekat pakcik tu, betul ke yang kita nampak ni adalah hantu lompat? Gelak-gelak pakcik tu. Pakcik tu cakap apa? Jin boleh menyerupai apa-apa bentuk yang dia suka, sebab kita tak pernah tengok jin dalam bentuk yang sebenar kan. Jadi dia mungkin boleh dimunculkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Jadi itu peristiwa malam pertama. Peristiwa malam kedua pun best juga. Waktu tu dia juga jaga malam. Bila dia jaga malam, pada waktu lebih kurang 10, pukul 12, pukul 1 lebih kurang macam tu, tiba-tiba dia dengar bunyi anjing liar menyalak-nyalak dekat tapak pembinaan. Waktu ni dia dah tak nak tengok dekat tingkap dah. Pakcik-pakcik tu pun tak kasih, jangan tengok, takut benda tu datang ke arah diorang kan. Tapi tengah-tengah anjing tu menyalak, bunyi salakan anjing tu makin lama makin dekat dengan kabin, dan akhirnya bunyi salakan anjing tu betul-betul dekat depan kabin. Lepas tu dia pun tunggulah, dia rasa macam bunyinya makin kuat kan. Dia tanya dengan pakcik tu nak buat apa. Pakcik tu kata senyap je, buat bodoh je, kita dengar radio je. Tiba-tiba daripada anjing tu menyalak-nyalak, anjing tu senyap, dah tak menyalak dah. Bila dah tak menyalak, pintu bilik kabin ada orang ketuk, tapi ketukan yang sangat laju. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Banyak kali pula tu. Dia kata pelik, macam siapa yang ketuk sebenarnya, dia kata. Waktu tu dia tak terfikir, memang dia tahu tu bukan orang, tapi dia yang terfikir, adakah hantu lompat Cina tu yang ketuk? Itu yang ada dalam fikiran dia pada waktu tu. Jadi dia pun ambil keputusan. Dia cakap dengan pakcik, apa kata kita bertiga pergi tengok dekat tingkap apa yang ketuk pintu kita selepas ketukan tu habis. Jadi dia orang tunggulah ketukan tu, tok 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 macam tu dekat pintu. Jadi lebih kurang setengah jam lah macam tu, ketukan tu senyap. Bila senyap, tiga-tiga orang ni termasuk Syawal ni pergilah dekat dengar tingkap. Dia pun selaklah tingkap. Korang tahu dia nampak apa? Dia nampak benda tu melompat-lompat, hantu lompat tu melompat-lompat meninggalkan kabin. Tapi memang dia nampak jelas benda tu tak jejak tanah. Jadi pun dia pun tutuplah tingkap balik. Bila tutup tingkap balik, bila dah jadi macam tu, betul-betul Syawal tanya dengan pakcik. Pakcik, sebenarnya tapak pembinaan ni dulu apa benda? Pakcik tu tersengih-sengih. Memanglah kau nampak tu hantu lompat-lompat. Sebabnya tapak pembinaan ni sebenarnya adalah bekas kubur lama Cina. Kubur Cina lama zaman-zaman dulu. Agak-agak zaman
Parameswara dulu kot. Abang ni bab sejarah kurang sikit lah. Maksudnya zaman-zaman dulu lah. Zaman-zaman Yap Ahloi. Agaknya zaman-zaman dulu tanah tu dah dibongkarkan. Tapi ni bukan kubur-kubur pembesar, dia kata kubur-kubur orang biasa. Diratakan untuk buat pembinaan. Jadi mungkin salah satu kubur tu adalah kubur mayat yang ditanam dengan baju hantu lompat-lompat tu, agaknya lah dia kata. Jadi ceritanya tamat dekat situ je, sebab selepas tu ada juga beberapa gangguan tapi dia dah tak hiraukan. Dan kebanyakan masa dia habiskan dekat dalam kabin dan sampailah dia berhenti sebab dia sambung belajar pada tahun 1996. Kalau siapa-siapa yang tahu tapak pembinaan dekat sekitar Kuala Lumpur ataupun KL, bekas tapak kubur Cina, itulah tapaknya dalam cerita kali ini. Terima kasih dah mendengarkan cerita yang abang sampaikan. Tiga-tiga cerita kali ni memang abang rasa cerita yang ketiga tu belum pernah abang dengar lagi. Macam pelik. Abang pun macam banyak kali tanya dengan dia, apa benda sebenarnya tanah tu. Sebab abang ni jarang pergi tempat pembinaan. Kalau ada pun melintas-lintas dekat tepi-tepi jalan tu, abang tak perasan. Jadi terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Terima kasih juga dah yang membeli t-shirt yang abang jual, yang abang reka. Moga-moga buat kenangan kan satu hari nanti. Dan juga sambal yang abang jual, maaflah kalau terlalu pedas. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.